Hai adik-adik, nama saya Cikgu Adila. Yang saya ambil keselamatan ketika berada di dalam rumah. Keselamatan diri sangat penting kerana ianya boleh menjauhkan nyawa kita dari bahaya. Kerana kemalangan juga boleh berlaku di dalam rumah. Contohnya ketika adik-adik sedang menggunakan gunting. Dan juga pisau, ianya juga boleh menyebabkan kecederaan sekiranya adik-adik mahu menggunakan gunting dan pisau. Adik-adik perlu meminta bantuan ibu bapa atau orang dewasa jika adik-adiknya menggunakan alatan yang tajam. Kemalangan juga boleh berlaku berpunca daripada air. Tahukah adik-adik, sekiranya permukaan lantai mempunyai air dan juga basah, boleh menyebabkan adik-adik mudah untuk tergelincir. Adik-adik tidak boleh berlari atau lalu di tempat basah kerana akan tercedera. Sekiranya adik-adik perlu melalui tempat yang basah, adik-adik perlu mengelakkan diri adik-adik daripada pijak kawasan yang basah itu. Kemalangan juga boleh berpunca daripada elektrik. Tahukah adik-adik, renjatan elektrik boleh berlaku kerana adanya arus elektrik yang mengalir dalam badan. Jangan masukkan apa-apa objek ke dalam. Songket, ingat kerana ianya boleh menyebabkan renjatan elektrik, dan juga adik-adik jangan memetik suis elektrik dalam keadaan tangan yang basah kerana boleh menyebabkan renjatan elektrik. Seterusnya, adik-adik juga tidak boleh menggunakan telefon bimbit ketika sedang dicas. Ibu bapa tiada di rumah, apakah langkah keselamatan yang perlu adik-adik tahu jika ibu bapa tiada di rumah? Langkah pertama, tutup pintu dengan rapat dan kunci dengan kemas. Langkah kedua, jangan jemput tetamu datang ke rumah. Langkah ketiga, hubungi ibu atau bapa terlebih dahulu jika ada orang di depan pintu. Langkah keempat, elakkan pergi ke dapur sendirian tanpa orang dewasa. Langkah kelima, adik-adik jangan beritahu sesiapa tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Seterusnya, mari kita belajar langkah-langkah keselamatan di luar rumah. Langkah pertama, jangan keluar daripada rumah berseorangan kerana boleh berlakunya penculikan. Langkah kedua, jangan bermain di kawasan berhampiran dengan lokang kerana boleh menyebabkan adik-adik terjatuh ke dalam lokang. Langkah ketiga, jangan bermain di tempat sunyi kerana jika berlakunya kemalangan, tiada sesiapa yang akan mengetahui perkara tersebut. Langkah keempat, adik-adik perlu pastikan diri adik-adik sentiasa berada berdekatan dengan ahli keluarga. Langkah kelima, jangan mengambil apa-apa barang daripada orang yang tidak dikenali. Jom kita belajar langkah-langkah ketika berada di taman permainan pula. Langkah pertama, jangan membuli kawan-kawan yang lain. Langkah kedua, jangan berlari-lari di kawasan taman permainan kerana boleh menyebabkan adik-adik terjatuh dan tercedera. Adik-adik perlu berjalan dengan keadaan yang tenang sahaja. Langkah ketiga, jika adik-adik menunggang basikal di kawasan taman permainan, sekurang-kurangnya adik-adik perlu memakai topi keledar untuk mengelakkan kecederaan pada bahagian kepala. Langkah keempat, jangan berebut untuk menggunakan alat permainan seperti gelungsur kerana adik-adik boleh terjatuh daripada gelungsur tersebut. Langkah kelima, adik-adik perlu beratur dengan keadaan yang tenang dan selamat ketika menggunakan alat permainan. Langkah keenam, jangan bergaduh dengan kawan-kawan. Kesimpulannya, badan kita adalah tanggungjawab kita dan juga hak kita untuk melindungi dan menjaga badan kita daripada bahaya.